Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan penghayatan etika dan peradaban. Ahli kumpulan kami terdiri dari 3 orang, iaitu saya, Danish bin Dali sebagai pembentang 1, Syahir bin Zain Nizam sebagai pembentang 2 dan Syomeshwaran anak lelaki Loganathan sebagai pembentang 3. Pengertian etika dan peradaban. Apakah maksud dua perkataan itu dalam masa sekarang? Etika ialah bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu, manakala peradaban bermaksud sistem dan perkembangan sosial bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Ia juga dikaitkan dengan masyarakat yang bertamadun. Istilah-istilah ini merujuk kepada suatu keadaan yang memiliki dua aspek pencapaian dalam kehidupan, iaitu material dan spiritual. Pencapaian ini membentuk asas dalam kehidupan masyarakat bertamadun. Antaranya kewujudan penempatan masyarakat manusia, sistem organisasi dan institusi sosial, sistem perundangan, kelahiran dan perkembangan daya kreativiti, daya reka cipta, peningkatan kualiti kehidupan dan kemunculan bahasa, sistem kepercayaan dan agama. Komponen dalam etika dan peradaban. Satu ialah persekitaran geofizikal, masyarakat dan demografi, ekonomi dan pasaran. Dan akhir sekali falsafah dan pemikiran. Sekarang saya akan bagi kepada Syahir. Pertama ialah persekitaran geofizikal. Kedudukan geografi memainkan peranan sebagai pembentuk interaksi antara tamadun peranan geografi. Kedudukan geografi Kepulauan Melayu yang strategik menjadi tumpuan pedagang asing dan penyambung pasaran perdagangan utama dunia, iaitu benua India dan benua China. Terlindung dari angin monsun barat, daya dan tiupan angin monsun timur laut, tetapi angin monsun ini membentuk pelayaran. Bentuk muka bumi Melaka yang berbukit bukau menjadi penunjuk arah kepada kapal yang melalui Selat Melaka dan menjadi benteng pertahanan serta tempat pengawasan yang strategik. Muara Sungai Melaka yang dalam membolehkan kapal berlabuh dengan mudah untuk menurunkan dan mendapatkan barang keperluan. Sumber dan produk dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Kedua ialah masyarakat dan demografi. Masyarakat ialah satu konsep yang paling penting dalam memahami hubungan etnik. Ia juga bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial. Secara umumnya, masyarakat mengalami proses evolusi dari satu tahap ke satu tahap yang lain. Bermula daripada primitif, menternak, hortikultur dan tani. Berkembang kepada masyarakat moden, iaitu industri, pasca industri, sains dan teknologi. Ciri-ciri masyarakat, terdapatnya perlakuan berhubung dan bekerjasama, saling berhubung antara satu sama lain, mempunyai kepimpinan kebudayaan stratifikasi sosial dan sentiasa mengalami perubahan yang merangkumi semua aspek. Tiga ialah ekonomi dan pasaran. Ekonomi dan pasaran terbahagi kepada tiga, iaitu era pra-penjajahan, era penjajahan dan era kemerdekaan. Bagi era pra-penjajahan, bermulanya sejak Empayar Melaka. Tanah Melayu berkembang menjadi sebuah negara yang pesat membangun. Penduduk menjalankan aktiviti secara diri. Kedudukan geografi telah meningkatkan kesan kepada perkembangan ekonomi negara, memberi peluang kepada orang-orang setempat untuk bergiat dalam bidang perkhidmatan dan perdagangan. Buktinya, kemunculan Kota Melaka yang menjadi sebuah pelabuhan entrepot yang telah menunjukkan taraf keupayaan pemerintah dan penduduk mengendalikan sistem ekonomi yang maju dan berjaya. Bagi era penjajahan pula, Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun ialah penjajah. Pada pemerintahan Inggeris, perubahan ekonomi berlaku kerana pelombongan dan penanaman getah diperkenalkan. Ia penting kerana imigran China bekerja di Lombong dan imigran India bekerja di ladang getah. Akhir abad ke-19, kawalan politik Inggeris memberi kesan ke atas ekonomi tanah Melayu. Hasilnya wujudlah sistem jalan raya dan kereta api, pembukaan ladang dan estet pertanian, pengukuhan dasar pecah dan perintah. Berlaku ketidakseimbangan ekonomi,
yang berpunca daripada dasar pecah dan perintah. Kegiatan ekonomi moden yang tertumpu di pantai barat juga kemiskinan antara kaum, halangan sektor dan ekonomi tradisional. Bagi era kemerdekaan pula, pada tahun 1965, Majlis Amanah Rakyat dan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan ditubuhkan. Pada 1970 pula, bancian penduduk telah dijalankan. Walaupun ekonomi negara berkembang dengan pesat, terdapat kekurangan penekanan dalam aspek pengagihan dan menghasilkan ketidakseimbangan antara kumpulan etnik dengan memberi kesan negatif sosial dalam bentuk rusuhan kaum pada tahun 1969. Selamat sejahtera. Nama saya Syomeshwaran Loganathan dari DIET 1A. Saya akan menerangkan isi saya, iaitu falsafah dan pemikiran. Ia memaksudkan satu pegangan dan fahaman prinsip seseorang terhadap sesuatu perkara dan bidang. Ia juga wujud daripada hasil pemikiran, pemerhatian dan pengalaman seseorang. Dalam aspek falsafah, jadi panduan dan landasan untuk membuat keputusan. Terdapat 4 falsafah umum, iaitu idealisme, realisme, pragmatisme, eksistensialisme. Akhir pula, saya akan menerangkan maksud tradisional dan moden. Tradisional ialah matlamat telah ditentukan dan ditetapkan. Manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Akhir dan moden pula, moden dimaksudkan manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Sekian, terima kasih.